sekarang ni air tak ada, elektrik tak ada. Dia kena guna macam genset gitulah kan. Kami pun tandas pun semua tempat dijadikan tandas. Bebas. Lepas. Betul. Pandai. Tapi orang nak duduk tak berani dah. Kita start lah. Lepas lagi. Apa? Ada kontrol juga ini. Dia curian. Takut duduk kita tak berani. Yelah, dia orang kena balik juga. Tengok umur ambil barang apa yang boleh kan. Dia kena balik juga tu. Tapi yang meninggal berapa lama? Sudah ada susu ni. Okey. Apa dia? Masam juga. Tak tutup boleh tak? Awak jangan pegang macam tu. Never ever. Yang buat live never ever tengok ni. Awak kena pandai-pandai bagi. No. Kena free hand. Free hand, free bahu semua. Kawan kena ambil. Tapi kawan kadang tak perasan kan. Okey. Subhanallah. Alhamdulillah. Tuan-puan sekalian. Kami sedang makan tengah hari sebenarnya. Lunch. Tapi anda akan tengok di manakah tempat kami lunch ni. Di manakah tempat kami makan tengah hari. Sekejap ya. Minum air sikit. Nak rasa dia punya tu air. Makan tengah adalah kebab. Kebab. Makan tengah hari. Air kebab. Lepas tu ni air Air yogurt lah. air yogurt. Air yogurt. Air susu masam. Betul lah. Biasa makan yogurt masam. Ni air susu masam. Air yogurt masam. Tapi ni minuman sehat Ustaz. Tapi kalau kok pasal tu, apa tu? Tu lah. Habuk, teruk. Okey, tuan-puan sekalian. Masya Allah, alhamdulillah. Sorry ya, saya kena pakai spek ni sebab matahari sangat terang. Kedua, habuk, berdebu sangat jadi mata kita pedih. So bukan nak bergaya-bergaya tapi kena pakai. So kita akan buat live secara langsung untuk anda saksikan ya. Kamu pakailah mask. Ada mask tak? Syirah, tolong pakaikan mask untuk Syirah. Kena. Tak apa. Ambil masa. Don't worry. Tuan-puan akan tengok di manakah saya berada. Dan anda akan saksikan sendiri bersama-sama secara live. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kesan daripada gempa bumi yang terbesar abad ini, hampir dalam tempoh 100 tahun ke belakang, daripada tempoh 100 tahun, ini antara gempa bumi yang terbesar berlaku di bumi. Kalau di Turki ni yang terbesar tempoh 100 tahun. Sama juga sebenarnya ia telah menggembarkan seluruh dunia. Melibatkan kematian lebih daripada 100 ribu kematian. Dan jumlah kehilangan dan jumlah yang tidak dapat dipastikan, tidak dapat disahkan statusnya masih begitu ramai. Subhanallah. Kerugian melibatkan lebih daripada 80,000 bilion. Bukan 8 bilion tapi lebih daripada 80,000 bilion. Tuan-puan sekalian, saya sedang berada di Antakya, Turki. Lebih kurang 30 minit saja untuk sampai ke Syria. Antakya Turki ini merupakan tempat yang pertama terjejas teruk. Kematian paling tinggi di Antakya Turki, lebih kurang 56,000 lebih kematian di sini. Dan tempat kedua terbesar kematian ada di Kahraman Maras.
Yang mana tempat kedua ni juga puluhan ribu juga kematian yang berlaku disebabkan gempa bumi. Dan kawasan Antakya ni antara tempat paling ramai kita panggil apa ni, pelarian Syria. Nanti kita cerita sikit sejarah kenapa Syria bergolak sampai saat ini, sampai hari ini. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, masya-Allah. Sekarang anda boleh tengok kami makan tengah hari di celahan bangunan-bangunan runtuh sebenarnya. Kami makan tengah hari kebab di celahan bangunan runtuh. Sekarang saksikan sekitar ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya bersiaran langsung daripada Antakya, Turki. Dek, tunjuk. Di sini adalah bandar mati yang telah mati. Bukan hanya kematian manusia tetapi bandar ini telah pun mula mati, namun diusahakan juga untuk dihidupkan kembali. Runtuhan-runtuhan rumah, bangunan boleh jelas kelihatan kiri dan kanan semuanya. Dan elektrik terputus bekalan, air dan sebagainya. Okey. Subhanallah, kita akan berjalan, tuan-puan dimati Allah sekalian. Kawasan ini setengah 30 minit saja. Jaraknya sepadan Syria. Dan apakah sejarah yang menyebabkan konflik yang menyebabkan umat Islam Syria dibunuh, dibom, disembelih secara besar-besaran oleh pemimpinnya sendiri. Kita boleh lihat ya, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Ini adalah rumah-rumah yang telah menyebabkan kematian begitu banyak keluarga. Lebih 100,000 kematian yang berlaku serentak dalam tempoh beberapa jam gegaran gempa bumi. Subhanallah. Masya Allah. Astaghfirullahalazim. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebentar nanti kita akan pergi ke sebuah masjid yang dinamakan Habibun Najjar. Sebuah masjid yang terletak di sini. Kita akan pergi sebentar nanti. Masjid ini sebenarnya menjadi tempat perlindungan sementara untuk ramai pelarian Syria selama beberapa tahun terakhir. Masjid ini juga dikendalikan oleh kelompok sukarelawan dan organisasi kemanusiaan yang menyediakan tempat tinggal dan bantuan. Nanti kita akan pergi. Dan Masjid Habibun Najjar ini telah dibom sebanyak 2 kali. Tuan-puan sekalian, walaupun kita sedang berada di celah-celah runtuhan bangunan, namun kita akan jumpa ramai lagi manusia, penduduk yang masih lagi berusaha untuk masuk mencari gali apa yang tinggal. Cuba mencari, mungkin ada mungkin ada kenangan, mungkin ada barang-barang berharga lagi yang boleh digunakan. Kebanyakannya telah pun pergi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, begitu banyak keluarga yang telus meninggal dunia. Sekaligus ramai anak-anak yang kehilangan ibu ayah. Ramai wanita menjadi balu. Ramai anak menjadi yatim piatu. Jika dulu kawasan ini telah memberi perlindungan kepada ribuan. Jika dulu kawasan ini telah menjadi tempat yang menyambut, yang menyediakan perlindungan kepada, tak boleh itu. Awak tinggal je lah, tinggal. Siapa nama ni? Saya sendiri memang tak boleh tengok.
Macam tu. Okey. Masya هذا Masya Allah. احذر. Azhar. Okey, Azhar, abang. Okey. Okey. ما يجوز السقوط. Ya. Sukut. Okey, sebab tempat ni belum stabil lagi, kita perlu hati-hati sebenarnya. Kita perlu hati-hati. Okey, tuan-puan sekalian, wilayah ini sebenarnya satu wilayah memang tak boleh kat dinding sebab semua binaan ni tak kukuh. Bukan tak kukuh, maksudnya tak stabil. Okey. Tuan-puan sekalian, Masya Allah. Jika kita tengok, wilayah ini sebenarnya telah menyediakan penempatan kepada pelarian Syria untuk mendapat perlindungan dan memulakan kehidupan yang baru, iaitu wilayah daerah Antakya. Dan daerah Antakya ini daerah yang bersepadan dengan Syria. Pada tahun 2011, pergolakan bermula di mana rakyat Syria mula berani menunjukkan penentangannya kepada kerajaan yang kita perlu elak disebutkan sebab nanti kita akan di-ban. Kalau kita tahu sejarah sikit, kenapa Syria, kenapa banyak pelarian, kenapa rakyatnya dibunuh, kenapa rakyatnya dibom. Subhanallah, siapa yang tahu sejarah Syria yang telah lama di bawah sebuah pemerintahan yang sangat kejam dan zalim, yang saya tak sebutkan nama, tuan-puan boleh tahu siapa, boleh cari sejarah, yang telah menindas, yang telah menzalimi rakyat sekian lama dengan pemerintahan bentuk ketenteraan, sehingga kan rakyat hilang jati diri, hilang suara, tak mampu bersuara, perlu tunduk sahaja kepada kehendak pemerintah ketika itu, sehingga mereka ini dikekang, dikongkong, dizalimi, subhanallah, dan pemerintah membunuh siapa sahaja yang berpotensi. Akhirnya berlakulah gabungan yang kuat di antara rakyat, sesama rakyat, berlakulah peperangan yang dahsyat, pemerintah membunuh rakyat secara besar-besaran, dibom, disembelih, dibunuh. Akhirnya rakyat biasa yang tidak ada kekuatan untuk bersuara turut terkesan sama. Apabila satu kampung mungkin ada beberapa penentang ataupun kita panggil pejuang, ada beberapa orang pejuang, boleh perlahankan tak suara tu kat mana? Mungkin ada beberapa pejuang dua kampung, mungkin ada beberapa orang pejuang, maka seluruh kampung itu akan dibom. Akhirnya terkesan kepada seluruh penduduk, pergi kepada wilayah. Akhirnya berlakulah pelarian yang menyelamatkan diri ke Syria, ke Turki. Jadi Antakya ini adalah wilayah kawasan yang terbesar menerima pelarian Syria. Adakah sudah terhenti? Tidak, tak terhenti. Keadaan begitu berlaku sampai hari ini. Masih ramai lagi umat Islam yang dibunuh. Masih ramai lagi rakyat Syria dibunuh oleh tentera di bawah pemerintahan yang kejam ini, masih lagi menguasai Syria hingga saat ini. Kebanyakannya ahli sunnah wal jamaah. Jadi tuan-puan sekalian, namun pada Februari lalu, daerah ataupun wilayah yang menerima pelarian umat Islam Syria yang dizalimi oleh kerajaannya, iaitu kawasan ini, mengalami ujian yang lebih berat. Subhanallah. Maka sebelum ini di sini tempat ramainya pelarian Syria, tapi sekarang ramainya penduduk Turki sendiri menjadi pelarian di bumi sendiri. Ibaratnya pelarian. Mereka masih ramai lagi yang duduk di bawah kemah, berpuluh ribu, beratus ribu lagi, yang mana tidak pernah mencukupi makanannya, keperluan hariannya dan sebagainya. Sebenarnya nanti kita akan pergi pada kem-kem perlindungan dan kem-kem pelarian. Jadi kita benar-benar berada di tempatnya. Mungkin Hina? Okey, insyaAllah. Okey. Naam, yamshi fil. Naam. Okey, kita kena jalan tengah je, jalan tengah. Okey. Sah. Sebab kita boleh nampak bahagian atas anytime boleh runtuh. Bahagian atas kita kena hati-hati. Subhanallah.
Naam. Dia yang memandu dan membawa kita. جمال كثير. Naam, kasir. إلى الآن يوجد أشخاص ميتون هنا. Naam. Allah. يوجد جثث Jesus. شهداء هنا. Syuhada huna. Masya Allah. Syekh Muhammad Khatib menyebutkan di sini ada banyak jasad syuhada yang meninggal dunia. Masya Allah. Syekh Muhammad Khatib bersama dengan anak-anaknya iaitu Faiz. Ya, naam. Okey. Hati-hati ya, jangan lalu bawah ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan Pasien, saya bersiaran langsung daripada Bandar Antakya. Bandar yang terbesar. Surah. Adawiyah, surah Adawiyah. آية بالسقوط. Sukut. Masya Allah. هذا البيت Naam. يوجد هنا ناس هنا شهداء. Allah. Beliau menceritakan di sini bergelimpangan mayat-mayat syuhada. شهداء. نعم. نيو الآن إلى الآن. Al-an. الآن نعم. نيو. إلى الآن في عالم بالإنجليزي ولا؟ Naam. They have people inside. Ya. الآن. Naam. Al-an baru saja dijumpai di bawah runtuhan ini jenazah mayat-mayat syuhada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun penduduk di sini masih lagi keluar masuk untuk mencari banyak lagi jenazah yang tak dijumpai. Kemudian cuba mencari lagi, mungkin ada harta, ada sesuatu yang boleh dibawa pulang. Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Kalau kita lihat pada luar, masih ada kedai yang beroperasi. Hazal Madan Maut. مدينة نعم مدينة شهداء إن شاء الله كثير. Ini sekarang dipanggil seperti kota syuhada kerana ramainya para syuhada. Okey, alhamdulillah tadi kita dah berurusan. Ya, naam. Telefon saya. Tadi shawarma Mi'ah, how many? Kam? 100. Naam, alhamdulillah. Majanan. Okey, tadi kita telah berurusan dengan kedai kebab ni dan kita telah membayar lebih kurang 100 kebab dan mereka memang boleh buat 100 kebab saja yang mana diagihkan percuma kepada penduduk di sini. Mereka yang datang, orang-orang susah yang datang, pekerja-pekerja yang membersih, mereka ni lah. Kita masuk sikit kawasan tu, nanti kita akan pergi pada kawasan yang agak tinggi yang kita boleh nampak pemandangan daripada atas. Okey. Subhanallah, alhamdulillah. We buy all. We yashari kullu. We yashari kullu. Okey, masya-Allah. Masya-Allah. Sadaqah. Okey. So al-an sanadhab. Naam. Okey. Oh, syukran jazilan. Kemana kita? Sanadhab ila Nazil awal. Naam. Nazil awal. Masjid Habibun Najjar aina? Masjid Habibun Najjar aina? Mungkin namshi? Naam. Ma sayara. Masjid Habibun Najjar. Ma sayara. Haza Masjid Habibun Najjar. Haza masjid. Oh, Masya Allah. Okey.
Ya, na'am. Al-an mughlaq. Tutup. Masya Allah. Okey, hadza Masjid Habibun Najjar. Nanti kita ceritakan kisah. Ya, hai. أين الباب؟ الباب هذا الباب باب هو مغلق نعم مغلق. مهدد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي داوود عن أبي داود وأبو هريرة رضي الله عنه طريق يلتمس ما شاء الله من سلك. Cuba fokus dik. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Masya Allah. Kita nampak ada ukiran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dawud wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Man al-fuqaha wal muslimin. InsyaAllah. Okey, sadaqa Rasul SAW. Muslimin, muslimat. Kisah tentang hadal babul ula. Allahu Akbar. Boleh nampak sikit hadal babul ula. Pintu utama dia. Cuba tengok. Pintu utama dah nampak. Dalam tu memang dah kosong. Memang runtuh terus. Nampak tak? Runtuh terus. Nampak? Runtuh terus. Oh, ya, daripada atas. Mungkin daripada atas. Awak bagi phone ni, awak buat daripada atas, sekejap. Nanti kita akan cerita sikit pasal ni. Masjid Babur Rahman. Masjid Habibun Najjar. Habibun Najjar. Rupanya dalam masjid tu kosong. Okey, mari kita. Oh, tak boleh duduk bawah bangunan ni, bahaya. Okey, kita cerita sikit pasal Masjid Habibun Najjar ni. Ustaz, maksud Najjar ni apa? Habibun kekasih, Najjar. Yalah, memang nama. Bukan pelarian ke? Ha. Rajulun Al-Aqsa An-Najjar. Naam. Okey, dalam soalan saya amalkan jap. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masjid Habibun Najjar, tuan-tuan sekalian, Masjid Habibun Najjar ini terletak di sinilah, Bandar Antakya, Turki. Masjid ini telah menjadi tempat perlindungan sementara untuk ramai pelarian Syria selama beberapa tahun terakhir ini. Dikendalikan oleh kelompok sukarelawan dan organisasi kemanusiaan. Banyak pelarian Syria yang tinggal di dalam Masjid Habibun Najjar yang menjadi satu-satunya tempat perlindungan yang tersedia untuk mereka. Keadaan dalam masjid sangat sempit dan sukar untuk menjaga kebersihannya dan kemudahan yang sangat terhad. Mereka juga menghadapi masa ekonomi dan kesukaran mencari pekerjaan dan juga keperluan harian termasuk makan dan minum. Walaupun keadaan dalam masjid sangat sempit, sangat padat, sangat sukar, namun organisasi kemanusiaan, para sukarelawan tetap terus-menerus memberi sokongan kepada mereka yang mendiami ataupun mencari perlindungan di Masjid Habibun Najjar ini, di kalangan keluarga, anak kecil, orang tua. Subhanallah, pelarian Syria. Jangan halang laluan. Okey, subhanallah. Terdapat beberapa informasi tambahan mengenai keadaan pelarian Syria di Masjid Habibun Najjar. Menurut UNHCR, terdapat lebih daripada 3.6 juta. Lebih daripada 3.6 juta pelarian Syria di Turki sehingga akhir 2020. Terdapat beberapa tempat perlindungan sementara seperti Masjid Habibun Najjar yang diambil oleh sukarelawan dan organisasi. Jadi masjid ini telah memberikan nafas, bukan nafas baru, nafas untuk bernyawa kepada pelarian Syria lebih daripada 3.5 juta. Bayangkan ya, bukan jumlah yang sedikit ya, rakyat Syria yang mendapat perlindungan di Turki. Dan kawasan inilah Antakya menjadi wilayah yang paling besar memberikan ruang kepada
Muslim daripada Syria, menyelamatkan mereka daripada dibunuh, dizalimi, diseksa oleh kerajaannya sendiri yang sangat kejam yang masih menguasai sampai hari ini. Keadaan dalam Masjid Abu Najjar sangat sukar dan kurang sekian-sekian. Boleh dikatakan dalam satu masa 600 pelarian yang tinggal dalam masjid tersebut. Yang sepatutnya hanya muat untuk berapa puluh orang sahaja. Masya Allah, hadzal masjid manfa'a fi Syirian. Hadzal masjid memberi apa? Yu'ti manfa'a fi li Syirian, pedestrian. Sahih. Okey. Dalam satu masa dia memuatkan 600 lebih pelarian. Okey. Refugees. Okey. Dalam waktu-waktu yang sama. Sedangkan boleh muat dalam berapa puluh orang saja. Dan ia lebih menenatkan, lebih tenat apabila berlakunya COVID apa dan sebagainya. Pada Masjid Abu Najjar ada lagi lah kawasan-kawasan yang lain. Dan sekarang jika kita tengok daripada atas, sebenarnya dalam masjid tu dah kosong, dah runtuh terus. Allah Akbar. Okey, insya-Allah. Ya Allah, na'am. Okey, kita bergerak dengan dua kenderaan ini. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh, kita akan sambung live kita dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dah ambil telefon. Dah, okey. Qul a'udzu birabbil falaq Tak apa, biar dengar dulu. wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri Izzah Hasad. Tak apa, biar lagu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Apa dia Ustaz? Apa Ustaz? Kullu Muslim? Ustaz Azmi. Kullu Muslim Ustaz Azmi? Ustaz Azmi, kullu Muslim? Ada berapa? Banyak Masihi. Oh. Kristian. Dah syukurlah dia orang boleh terima pelarian Syria Muslim. Okey, tuan-puan sekalian, tadi kita tak sempat lap Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terang je. Okey, boleh juga tunjuk depan. Pegang satu seorang, tunjuk depan. Biar tunjuk depan ke, kiri kanan ke. Kita sedang melalui bandar, disebut bandar mati sekarang ini. Sebab bandar ini memang semakin mati. Bukan hanya kematian penghuninya, tetapi bangunan-bangunan dan seluruh sistem. Termasuk elektrik, api air dan semuanya. Seluruh sistem musnah, hancur. Seluruh sistem. Pendidikan, kesihatan, keselamatan, seluruhnya. Bandar At-Taqiyah ini bersepadan dengan Syria. 30 minit saja dengan Syria. Dan bandar terbesar yang melibatkan gempa bumi, kematian lebih 56,000 di Bandar At-Taqiyah. Selebihnya adalah di Bandar Kahraman Maras. Okey, kita akan melihat sebentar nanti daripada kawasan yang lebih tinggi yang boleh memperlihatkan keadaan yang lebih dahsyat. Okey.
tuan-puan sekalian, kita juga akan pergi ziarah ke beberapa kem pelarian Syria yang memerlukan secara berterusan. Mereka bukan tidak mahu bekerja, bukan tidak mahu berusaha dengan tulang empat gerak, tapi tidak ada pekerjaan sedikit pun untuk mereka. Sebab kehidupan adalah komuniti sesama mereka. Okey. Bolehlah tengok kiri kanan. Kalau depan tu, pandai-pandai lah. Maksud kalau depan tu tak nampak suasana tu, awak pusing-pusing lah kiri kanan. Okey. Jadi, Antakya. Sekarang kita berada di Antakya ya. Para penonton yang hadir sama secara live. Di Malaysia ni pukul berapa ya? Siapa boleh tulis? Oh, sekarang 6.30 petang di Malaysia. Berapa orang ya? Kamu kena bagi tahu dari masa ke semasa. Lebih kurang berapa orang yang turut hadir menonton? Ha? Ha? Dua-dua. Oh, dalam 600 lebih. Sebenarnya bila kita buat live di tempat-tempat seperti ini, automatik ya, auto. FB, TikTok, IG dia akan rendahkan reach dan juga engagement. Mereka menyekatlah untuk kita share tempat-tempat sebegini secara terbuka di media sosial. Automatik dia akan rendahkan engagement. Tak apa, kita berkongsi terus daripada sini supaya kita boleh sama-sama merasai suasana dan boleh menyuntik keinsafan dalam diri, dan kita rasa ingin terus menyumbang untuk membantu saudara kita di sini yang Islam dan juga tidak, manusia yang dalam keadaan bertimpa-timpa ujiannya, terutamanya pelarian Syria. Okey, sebagai info, sebagai maklumat, Antakya adalah sebuah bandar di Turki yang terletak berhampiran dengan sempadan Syria dan menjadi tempat tinggal ramai pelarian Syria selama lebih 10 tahun. Menurut UNHCR, pada akhir tahun 2020 terdapat lebih daripada 3.6 juta pelarian Syria yang tinggal di Turki, dan kebanyakan mereka tinggal di bandar-bandar seperti Antakya yang kita sedang berada sekarang. Jadi kematian tu banyak melibatkan refugee daripada Syria. Keadaan pelarian Syria di Antakya sangat sukar hidup mereka. Banyak daripada mereka tinggal dalam keadaan yang amat buruk, dengan sedikit akses kepada kemudahan asas seperti air bersih, makanan dan tempat tinggal yang selesa. Mereka juga menghadapi masalah ekonomi dan kesukaran mencari pekerjaan yang menjadikan hidup mereka penuh kemiskinan dan ketidakpastian. Para pelarian Syria yang meninggalkan negaranya, Syria, meninggalkan segala apa yang diusahakan, pekerjaan, kehidupan rumah, kerana pergolakan di Syria yang sangat dahsyat. Mereka dibunuh, dibom, dizalimi oleh kerajaannya sendiri kerana tidak bersetuju dengan sistem pemerintahan yang sangat kejam dan zalim. Maka tuan-puan dimati Allah sekalian, kehidupan mereka bukan berakhir. Penyelesaian hidup mereka tidak berakhir. Walaupun mereka berpindah ke kawasan Antakya ini. Maksudnya penderitaan mereka bertambah-tambah lagi. Bersambung lagi penderitaan mereka. Bersambung lagi. Penderitaan mereka bersambung lagi. Apabila menjadi pelarian di Antakya, kehidupan yang sangat susah, miskin dan ketidakpastian. Kematian disebabkan kebuluran, kelaparan dan juga penyakit yang tidak mampu diubati kerana tidak ada kewangan untuk mendapatkan perubatan. Dek, ada biar tu tak nampak sangat, awak kena ke kiri, macam tu ya. Sebab bila ke depan tu dia tak nampak sangat kesan daripada musibah ni. Okey, kita boleh tengok bangunan depan tu, Syirah. Okey, bangunan depan tu, itu kita boleh lihat pangsapuri yang hancur.
Pasapuri yang hancur. Kita tidak tahu berapa kematian yang berlaku di Pasapuri ini, terutamanya di bahagian bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun pihak berkuasa Turki telah memberikan bantuan dan sokongan kepada pelarian Syria, namun cabaran dan masalah tetap ada. Organisasi kemanusiaan seperti UNHCR dan Palang Merah telah memberikan bantuan dan sokongan kepada pelarian Syria di Antakya ini dan kawasan sekitarnya untuk membantu mereka bertahan hidup dan memenuhi keperluan asas mereka. Namun bantuan ini masih jauh daripada mencukupi dan lebih banyak sokongan diperlukan untuk membantu pelarian Syria yang sedang menghadapi situasi yang sangat sukar. UNHCR merupakan singkatan bagi United Nations High Commissioner for Refugees. Dalam bahasa Melayu, ia diterjemahkan sebagai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian. Masya Allah. Maka di sinilah datangnya lebih ramai bantuan daripada NGO seluruh dunia, termasuklah Muslim Care. Dan sekarang kita iaitu sahabat Amal Care sampai juga di bumi yang penuh tragis ini. Bumi ini yang telah memberikan ruang, yang telah memberikan peluang kehidupan kedua kepada pelarian Syria. Dan sekarang bumi ini telah menghadapi musibah yang bertimpa, bumi Antakya, di mana ia turut menambah lagi sengsara pelarian dan juga penduduk di sini. Subhanallah. Antakya terletak di daerah Hatay. Okey. Antakya terletak di daerah Hatay. Keadaan di sini dikatakan totally lost. Keseluruhan bandar hancur, tidak ada bangunan selamat untuk didiami. Jadi pelarian penduduk di sini yang terbesar Persia dan penduduk Turki. Nampak luah kat sini. Ha? Rupanya daripada tadi diorang tak dengar suara saya tercabut. Tapi dengar clear. Dengar? Dengar. Oh, tak perasan. Allah Akbar. Baru perasan rupanya tadi mic ni tercabut. Clear tak? Mic tercabut tadi. Mic saya tadi jatuh. Okey je? Okey. Kita berhenti sekejap dan kita tengok. Kita tengok bangunan-bangunan Pasapuri. Ya, rumah Papua betul ni. Betul. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bandar Antakya ini adalah bandar terdekat dengan Syria. Sehingga tahun 2020, seramai lebih kurang 3.6 juta lebih pelarian Syria yang berpindah dan mendapat perlindungan di sini. Dan rakyat Turki yang tinggal di kawasan bandar Antakya ini sangat pemurah dan sangat baik dan tidak dilaporkan apa-apa bentuk insiden kekasaran oleh penduduk Antakya kepada pelarian Syria. Jika kita nak tahu sejarah, anda boleh search maklumat tentang apakah pergolakan yang berlaku di Syria sehingga hampir 4 juta penduduknya mendapatkan perlindungan di Turki. Dan bandar terbesar menerima pelarian adalah Antakya ini dan bandar-bandar sekitar. Dan kita tahu Februari berlakunya gempa bumi antara terbesar dalam abad ini, dalam 1 tahun terakhir ini, telah mematikan bandar Antakya. Allahu Akbar. Maka dengan itu, pelarian Syria bertambah sengsara hidupnya. Sebelumnya juga kehidupan para pelarian sangat dhaif. Mereka menghadapi kematian demi kematian disebabkan
kehidupan yang sangat susah dan sukar, dan apabila mereka diuji dengan sakit, penyakit dan sebagainya, mereka tidak mampu untuk mendapatkan rawatan perubatan. Mereka nak dapatkan pekerjaan juga sangat sukar dan susah. Mencari makanan dan keperluan harian juga sangat sukar dan susah. InsyaAllah kita akan pergi nanti ziarah ke kem-kem pelarian yang menempatkan rakyat Syria dan juga kem-kem perlindungan yang menempatkan ramai mangsa gempa bumi. Gempa bumi khususnya yang berlaku di Antakya ini telah mencatatkan kematian lebih daripada 56,000 dan keseluruhannya lebih daripada 100,000. Itu kematian yang dijumpai. Namun lebih banyak jumlah yang tidak dapat dikesan. Lebih banyak lagi mayat ataupun yang tidak boleh dijumpai. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, masya-Allah, kami sampai di sini dengan kerjasama Muslim Care dan NGO kita Sahabat Amal Care dan Salih Hijrah. Akan menjalankan misi bantuan kemanusiaan ini, hasil sumbangan tuan-puan sekalian, dengan lebih telus, berkesan dan sistematik. Kenapa saya sendiri, suami dan tim datang ke sini? Untuk kita merasai sendiri, lebih memahami dan lebih ada sifat empati. Jadi, insya-Allah kami bawa sumbangan untuk misi kali ini berjumlah 200,000. 100,000 daripada Muslim Care dan 100,000 daripada Sahabat Amal Care. Tetapi insya-Allah mudah-mudahan sehingga hari Ahad ini kami akan berada di sini. Dalam tempoh ini kita mengharapkan sumbangan terus naik melalui link-link yang dikongsikan, melalui akaun rasmi kita, Yayasan Al-Hijrah ataupun NGO Sahabat Amal Care. Maka jumlah itulah yang akan kita sampaikan sebelum kita pulang. InsyaAllah kami juga berusaha dan mengajak tuan-puan sekalian untuk melakukan ibadah korban di sini. Moga dengan itu kita boleh memberikan sedikit kegembiraan walaupun sekejap dan sementara kepada para pelarian Syria yang berada di tempat perlindungan pelarian dan juga mangsa gempa bumi yang duduk di tempat perlindungan. Allahu Akbar. Kerugian dianggarkan kesan daripada gempa bumi tempoh hari lebih daripada 80,000 bilion. Ini adalah fakta yang telah disahkan daripada sumber-sumber yang diyakini daripada media sosial. Lebih 80,000 bilion kerosakan ataupun kerugian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Alhamdulillah kami telah sampai ke bumi Turki, Antakya. Satu kawasan yang cukup dahsyat dan sudut persekitarannya bila melihat kesan kepada kemusnahan yang berlaku akibat gempa bumi yang berlaku pada 6 Februari yang lepas. Mungkin ramai di kalangan kita ini telah pun melupakan tarikh tersebut dan ingatan kita telah pun berkurang kepada dahsyatnya kesan kepada penduduk yang masih hidup dan juga kesannya mereka kepada memikirkan kelangsungan hidup mereka untuk apa selepas ini bila mana hampir ranap semua tempat tinggal mereka yang kita lihat tadi dan juga lihat sekeliling bangunan kita juga bagaimana mereka yang mengusahakan perniagaan pun juga ranap harapan mereka dan masing-masing sedang menetap di sebuah kemah yang sangat kecil dan sangat panas keadaannya yang kita akan lawati nanti. Dan begitu juga kita lihat sekarang ini bagaimana Allah takdirkan kami ke sini, mungkin sedikit sebanyak membawa kesan sedikitlah kepada semua dan kami sendiri bagaimana melihat kedahsyatan yang berlaku ini dan moga-moga ada sedikit peringatan kembali. Kita ingat kembali apa yang berlaku ketika itu dan memori kedahsyatan bila mana kita menerima berita kematian demi kematian hari demi hari sahabat-sahabat kita di bumi Syria ini. Sekurang-kurangnya
datang kembali rasa takut, rasa gerung di hati kita bahawasanya Allah mentakdirkan benda satu perkara dalam sekelip mata tanpa kita duga, dan Allah boleh mentakdirkan kematian itu sekelip mata saja tanpa kita sangka. Dan moga-moga kembali juga ke ingatan kita bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menguruskan dan mentadbirkan alam ini dengan kuasanya, dan moga-moga hadirnya rasa keinsafan dalam diri kita lah. Sebab terlalu dahsyat bagi kita. Mungkin ingatan kita pada 3 bulan lepas kerana berlaku pada bulan Februari, dan kini telah tiba musim bulan Mei. Semoga datang kembali ingatan kita betapa dahsyatnya kejadian hari itu yang mengorbankan lebih daripada 100,000 kalau ikut rekod, sebab pada update berita yang kita terima cuma 50,000 pada bulan Februari. Tapi mungkin sekarang ini lebih daripada 100,000 memandangkan kedahsyatan dan penemuan-penemuan mayat-mayat dalam rumpuhan yang tidak direkodkan. Jadi kita merasakan satu pengalaman yang kita boleh kongsikan kepada semua, dan apa juga sumbangan kalian kepada semua telah kami salurkan, insya-Allah pada petang nanti diberikan bantuan beratus pack makanan, pakaian dan juga peralatan untuk memasak kepada pelarian dan juga mereka-mereka yang sangat memerlukan. Peralatan dan keperluan yang tepat untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup, kerana apa yang mereka perlukan hari ini adalah kesan daripada tempoh hari yang mana kita lihat belum selesai lagi. Mereka dalam fasa mencari kekuatan, fasa menerima ketentuan, fasa untuk kembali pulih daripada kesakitan dan kesedihan lepas. Namun begitu, harapannya adalah moga fasa-fasa itu turut dirasakan oleh kita bersama, sebab terlalu berat bagi mereka. Yang dirasakan kalau kita duduk banjir saja mungkin berat, sudah berat sebab kehilangan harta benda dan juga ni. Namun begitu masih ada ruang untuk kita menetap. Namun kini adalah satu kehilangan yang sangat besar seluruh. Ada yang hilang seluruh ahli keluarga, ada yang hilang seluruh rumah, perniagaan, kenderaan dan sebagainya. Dan kini tinggal sebatang-batang kara. Memang satu ujian yang sangat berat bagi mereka yang sedang berada di sini, di timpuk sini. Dan satu kita lihat tadi rekod ditunjukkan adalah ramai yang meninggal di kalangan mereka daripada Syria. Dan moga-moga di sini mereka dari Turki juga diterima amalan mereka dan ditentukan syahid bagi mereka dengan ujian yang menimpa ini, insya-Allah. Insya-Allah kita boleh lihat sekeliling bagaimana dahsyat bangunan-bangunan yang memang mungkin tidak mampu dipulihkan lagi dan memakan masa yang agak lama untuk dipulihkan. Dan ketakutan mereka bila mana bangunan walaupun nampak retak, nampak kukuh, walaupun begitu dengan keretakan itu menakutkan mereka, menjauhkan mereka daripada bangunan tersebut kerana tidak yakin dengan struktur yang ada sekarang, kemungkinan boleh runtuh bila-bila masa. Tapi tak stop kan? Tak, tak. Kita teruskan je. Sahabat-sahabat semua, kita akan meneruskan perjalanan kita. Mungkin satu tempat yang terakhir pada sesi pagi ini di bumi Turki, insya-Allah. Dan kita akan satu tempat yang agak tinggi untuk melihat persekitaran kesan daripada gempa bumi kepada penduduk Antakya. Walaupun nampak kukuh bangunan sebelah kiri dan kanan, bagi yang bangunan strukturnya yang nampak kukuh, namun keretakan itu tidak mungkin mampu untuk didiami oleh mereka. Mungkin kesan daripada trauma yang
berlaku ketika 6 hari bulan Februari. Kita lihat kebanyakan hampir semua bangunan di sini tidak didiami oleh orang dan mereka telah pun berpindah satu kawasan penempatan pelarian. Yang ini kan, lebih 1,000 nyawa yang terkorban tu, korban melibatkan rakyat Turki dan pelarian Syria. Penting tu, ayat tu muat lagi tu. Tak apalah, saya edit lah. Okey. Lihat sebelah kanan kita ada satu lot perniagaan yang besar, namun sudah tidak didiami oleh orang dan tiada lagi perniagaan dijalankan. Kita lihat kesan daripada gempa bumi tersebut. Dan atapnya telah rosak teruk akibat gegaran yang dahsyat. Ini antara kem-kem pelarian ataupun penempatan sementara bagi mereka yang terkesan dengan gempa bumi tersebut. Sebuah pasar raya yang telah kosong dan perumahan yang telah kosong. Sekarang kita mula mendaki sebuah bukit untuk melihat sekeliling sekitar Antakya dan melihat kesan-kesan yang lebih teruk daripada pandangan atas. Kami datang sudah 3 bulan berlalu ke sini dengan kedahsyatan mungkin telah berkurang. Namun jika kita lihat sekeliling ini dengan bangunan-bangunan dan runtuhan-runtuhan ini, kita boleh bayangkan betapa dahsyatnya, betapa huru-haranya keadaan ketika kejadian dengan kesan-kesan batu runtuhan sepanjang jalan. Dengan kerja-kerja pembersihan masih lagi dilakukan. Sebuah muzium, sebuah hotel yang kosong, walaupun besar hotel ini tapi telah dikosongkan. Muzium hotel besar dan cantik, nampak kurang kesannya, tetapi tidak ada seorang pun yang masuk ataupun tidak beroperasi selepas pada gempa tersebut. Saya sendiri pun tidak boleh bayangkan bagaimana keadaan seandainya berada di dalam suasana tersebut. Ketakutan yang amat, kerisauan antara hidup dan mati. Sungguh kita tidak boleh bayangkan. Namun bagi mereka yang telah melaluinya, kita mendoakan agar diberi kekuatan untuk pulih dengan cepat
daripada trauma-trauma yang telah mereka alami pada 6 Februari. Sekarang gini kita sedang bertanyakan seseorang untuk bagaimana untuk mendaki bukit. Untuk melihat gambaran daripada atas suasana Antakya. Yang tadi kita telah lalu pada rumah, lorong-lorong celahan rumah, telah lalu di hadapan bangunan-bangunan besar yang rosak teruk. Sekarang ini kita cuba untuk melalui satu kawasan yang lebih tinggi, melihat keseluruhan kawasan Antakya jika boleh. Moga pengalaman sebegini mampu mengingatkan kembali kita kepada peristiwa tempoh hari. Ketika itu kita sendiri bila mana menerima berita tersebut, kita rasa sedih, kita rasa sangat-sangat duka cita dan begitu takut dengan kedahsyatan yang kita baca melalui akhbar. Hari ini kita bawakan sekali lagi ingatan tersebut tentang kesan-kesan setelah 3 bulan berlalu yang menunjukkan betul-betul keadaan yang sangat-sangat dahsyat. Namun mereka cepat bangkit. Kita lihat ada juga operasi perniagaan telah bermula. Kedai-kedai runcit, kedai-kedai baiki motosikal telah pun bermula. Ada yang memulakan perniagaan, kedai-kedai makan dan minum. Namun sangat terhad. Sebab itulah makanan di sini, minuman di sini, servis di sini yang ada sangat-sangat mahal. Minyak sendiri pun berharga 3 kali ganda, 4 kali ganda daripada harga minyak di Malaysia. Sebelah kiri kita tengok ada satu lagi camp penempatan bagi mereka yang terkesan daripada gempa bumi. Bayangkan bagaimana keadaan mereka yang berpanas dalam kemah yang sangat kecil dan kanak-kanak yang terhad kawasan untuk mereka diami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-puan sekarang boleh tengok kemah-kemah yang sangat kecil. Dan sekarang cuaca yang sangat panas. Kita tak boleh bayangkan tanpa kita bukan fikirkan pasal aircon tetapi atap tu sendiri tidak boleh menampung pun beban panas, bahan panas. Kemudian bila musim sejuk, bayangkan bagaimana bekunya mereka di dalam tersebut. Dengan anak kecil, orang tua, orang yang sakit dan sebagainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka kita sedang menaiki bukit yang mana pada atas kita akan melihat secara menyeluruh. Daripada pandangan atas, suasana dan keadaan bandar Antakya yang telah pun mati disebabkan gempa bumi dan yang melibatkan penduduk Turki dan juga sebahagian besarnya daripada pelarian Syria yang telah sedia hidup dalam menderita. Di sebelah kanan kita mula boleh melihat kawasan-kawasan di bawah, runtuhan di bawah. Kerana sekarang kita telah pun mula menaiki bukit.
Dan lihat kemah di mana-mana, di hadapan rumah, di hadapan kedai dan sebagainya mereka dirikan sebagai persediaan untuk jika berlaku gempa lagi kerana masih lagi trauma dalam bangunan, ataupun mereka yang tinggal kerana kehilangan terus rumah-rumah dan tempat tinggal mereka. Jadi inilah antara yang usaha yang mereka lakukan, menumpang di rumah kenalan. Bagi yang hidup, mereka akan teruskan perjuangan mereka untuk meneruskan kehidupan. Jadi bila melihat sendiri bagaimana keadaan ini, kita boleh rasakan betapa sukar dan susahnya untuk mereka meneruskan setelah pertama mereka hilang rumah, kedua mungkin ada kemusnahan kenderaan mereka, ketiga peluang-peluang perniagaan mereka daripada perniagaan sekitar di sini turut musnah akibat gempa bumi. So makin banyak kita lihat kemah-kemah yang didiami oleh penduduk di sini. Mungkin bagi mereka menaiki kawasan yang lebih tinggi lebih selamat kerana kukuhnya bukit yang ada di sini. Perjalanan sejauh 25 jam semalam telah dilalui dan sedikit masa rehat diambil. Kemudian pagi ini kami terus meneruskan misi untuk menyampaikan maklumat terkini. Di samping akan ada bantuan sumbangan untuk keperluan diri, keluarga seperti makanan, pakaian dan juga peralatan untuk memasak. InsyaAllah akan dilakukan agihan pada petang ini hasil sumbangan semua, dan InsyaAllah dalam hari kedua dan ketiga kita akan teruskan lagi misi untuk agihan tersebut, kerana dengan sasaran lebih daripada kita sasarkan lebih daripada ribuan akan menerima manfaat daripada sumbangan semua, InsyaAllah. Alhamdulillah kita telah jumpa satu tempat untuk berhenti dan kita boleh rakamkan daripada atas bagaimana suasana kerosakan yang berlaku di bawah sana. InsyaAllah kita akan bersambung dengan Ustazah untuk berkongsi dengan semua. InsyaAllah. Penuh bersemangat dan penghayatan dan emosi disampaikan oleh Encik Suami. Satulah Encik bukan senang. Nampak senang bercakap kan? Encik macam mati kutu je nak buat ulasan. Mati kutu. Sedih lah. Tak ada nak cakap apa-apa. Oh sebab kan. Masya Allah. Ya memang. Rumah yang kita bina bertahun-tahun tiba ranam. Terkelip mata. Betul. Sebenarnya memang sebab kita memang terkesan sangat bila melihat depan mata. Melihat depan mata. Moga-moga apa yang kita rasa ini boleh dirasai sama oleh kalian. Okay, kita dah sampai ke atas bukit untuk melihat suasana daripada atas. Namun daripada atas dengan yang kita tengok tadi tu memang jauh berbeza lah. Sebab atas ni bukan kita boleh nampak semua sangat ya. Okay. Okay, ini adalah suasana Bandar Antakya. Daripada atas ni kita tidak dapat melihat kemusnahan yang begitu ketara. Sebab ia adalah gambaran atas helikopter view. Tapi daripada awal kita buat live tadi, anda boleh tengok dan kami masuk ke salah satu kawasan ataupun satu penempatan tu memang keseluruhannya ranap dan musnah.
Kalau tengok daripada mata kasar saya ni, kami boleh nampak daripada sini. Runtuhan bangunan, atap-atap rumah yang runtuh dan sebagainya. Tapi bila kita berada di bawah sana, lagi jelas lah. Okey. Sebuah bandar besar yang maju sebenarnya, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi seperti apartmen, kawasan-kawasan sana tadi tu. Kawasan sana tadi yang kita pergi, kawasan sana. Kawasan yang apartmen tinggi tu sebenarnya dah kosong semua. Kalau dekat, kita memang nampak hancur lebur kawasan tu. Kita mungkin lalu jalan tu tadi kan? Betul. Terus kita duduk kita daripada kawasan area bangunan-bangunan tinggi tadi tu. Okey, sini. Subhanallah, dalam perjalanan kami daripada Iskandariun tadi, daripada Iskandariun, tempat penginapan kami lebih kurang 1 jam lebih untuk sampai ke sini. Subhanallah, kami melihat pemandangan yang sangat indah, sangat luar biasa. Maksudnya bumi Turki ini bumi yang sangat indah, sangat damai, dan pemandangan yang kita tak dapat lihat di Malaysia. Bila sampai saja di kawasan Antakya ni, suasana bertukar menjadi sangat hiba, sangat menyedihkan. Kita sendiri pandang sangat trauma sebab kita melihat bangunan-bangunan runtuh yang ranak, dan di situlah banyaknya syuhada, banyaknya kematian yang berlaku. Tuan-puan yang dihormati sekalian, kita berada di sebuah bandar yang dinamakan Antakya. Jarak dengan Syria 30 minit sahaja. Ini adalah bandar terbesar yang menerima jumlah teramai pelarian Syria yang dicatatkan sehingga tahun 2020 sebanyak 3.6 juta lebih pelarian Syria. Tentang konflik yang berlaku, ringkasnya, kerajaan Syria di bawah pimpinan, saya tak nak sebutkan nama sebab dia akan jadi satu blog lah nanti. FB akan blog, mungkin IG pun, TikTok dan sebagainya. Tuan-puan sekalian, bayangkan ya, rakyat kerajaan sini telah membunuh, mengebom, menyeksa, menzalimi rakyat Syria yang menentang. Bukan menentang, yang hanya bersuara, menyatakan tidak persetujuan. Setelah bertahun lamanya mereka ini dizalimi, diseksa oleh kerajaan mereka. Mereka tidak mahu mampu bersuara, tak boleh nak menguruskan kehidupan sebagaimana mereka inginkan, terutamanya di kalangan Muslim Sunni, Sunnah wal Jamaah. Maka apabila mereka dapati ada golongan yang berani mula bersuara, mungkin 1-2 keluarga, tetapi akhirnya satu kampung akan dibom. Dan bila berlaku kemusnahan kampung, kemusnahan bandar, mereka berpindah menyelamatkan diri ke Turki. Dan inilah kawasannya, iaitu di Bandar Antakya. Jadi, bandar ini telah memberikan nafas baru, kehidupan kedua bagi pelarian Syria. Namun, pada Februari 2023, berlakunya musibah gempa bumi yang begitu dahsyat yang telah mencetuskan sejarah baru. Dan tempoh 100 tahun, ini adalah gempa bumi yang paling dahsyat, terutamanya di bumi Turki sendiri dan di seluruh dunia. Subhanallah, telah mencatatkan kematian lebih daripada 100,000 kematian, termasuk para syuhada di kalangan Muslim. Sebahagian besar mereka ada di kalangan pelarian Syria. Tuan-puan sekalian, penduduk di Antakya, sama ada Muslim atau non-Muslim, rakyat Turki terutamanya sangat baik, pemurah. Mereka sentiasa memberikan bantuan kepada pelarian, namun tetap tidak mencukupi kerana pelarian melibatkan jutaan. Sebab itu, seluruh NGO di seluruh dunia, terutamanya UNHCR, kan, dan juga NGO-NGO Islam seperti Muslim Care yang sedang kita bekerjasama, seperti NGO kita Sahabat Amal Care yang sebelum ini kita hanya hantar melalui online saja, melalui NGO-NGO yang telah aktif bergerak di sini membantu pelarian Syria. Tapi kali ini kita berkesempatan untuk turun sendiri, melihat sendiri. Mudah-mudahan pengalaman yang saya lalui dan juga tim menambahkan lagi semangat dan kekuatan untuk kita membantu lebih daripada yang kita lakukan sebelum ini. Maka alhamdulillah kita telah siapkan beratus kotak bahan asas makanan, keperluan khusus wanita, pakaian luar dan dalam, dan juga keperluan dapur, peralatan untuk memasak. InsyaAllah seterusnya kita akan bergerak ke tempat kem pelarian
Syria dan juga kem perlindungan mangsa-mangsa gempa bumi. Kerugian melebihi daripada 80,000 bilion. Kerugian menjadi yang memberi kesan kepada penduduk di Antakya, di Kahraman Maras dan lagi-lagi bandar yang terkesan, termasuk bandar yang kami tinggal menetap sekarang iaitu di Iskandariun, maka lebih daripada 80,000 bilion. Masya Allah. Inilah pandangan atas daripada Bukit Antakya. Sebenarnya sebuah bandar yang sangat maju, damai, yang memberikan kehidupan yang baik kepada rakyatnya, tapi sekarang ia digelar bandar mati. Walaupun atas kita nampak macam okey, tapi bangunan-bangunan, hotel, sekolah, pusat perniagaan semua telah ditinggalkan sebab bangunan dah crack sebenarnya, ada yang hancur. Tapi atap tu kita nampak daripada atas ni rupanya tak jelas kelihatan. Tadi kami berada di antara bangunan tinggi tu semua dah kosong tu. Sebab retak, hancur. Ni. Allahu Akbar. Okey, kita akan dapat tengok. Ustaz Azmi nak buat gapo? Ustaz Azmi nak pergi mana? Subhanallah. Ini melalui musim camp. Okey, subhanallah, kepada sahabat-sahabat Ustaz Jo, Timbalan Presiden musim camp, Masya Allah, kami bersiaran langsung daripada Bandar Antakya, iaitu bandar terbesar yang terkesan dengan musibah gempa bumi yang paling dahsyat di abad ini, yang melibatkan lebih 100,000 kematian. Dan kematian terbesar daripada Bandar Antakya sendiri lebih kurang 56,000 lebih. Jadi, terima kasih kepada Ustaz Jo, terima kasih kepada Muslim Care yang telah memudahkan segala urusan di sini. Dan apabila kami bersama dengan gerakan di bawah pimpinan Ustaz Jo, Haji Zul dan Muslim Care, kami memahami perjuangan kalian sangat sukar dan susah. Sebenarnya Muslim Care telah berusaha sedaya upaya dengan pelbagai cara bentuk bantuan untuk membantu refugees di sini, perayaan Syria dan juga penduduk Turki yang terkesan disebabkan musibah. Dan kita pergi tadi kat tempat penyimpanan stok barang, kita pergi tempat ladang ternak, dan insyaAllah kita akan sampai, kita akan pergi ziarah sekolah yang dibina di bawah Muslim Care yang telah keluar daripadanya pelajar lebih daripada 20,000. Ustaz ya, lebih daripada 20,000 pelajar yang mendapat pendidikan di sekolah di bawah Muslim Care. Bermaksud rakyat Malaysia telah menyumbang kepada Muslim Care dan Muslim Care telah pun menjalankan amanah dengan terbaik sehingga ada banyak pusat-pusat yang menjadikan perlindungan berterusan, makanan berterusan, keperluan berterusan dan juga pelajaran yang berterusan. Masya Allah. Okey, boleh tunjuk Ustaz Jo. Barakallah Ustaz. Okey, kita nak dengar daripada Ustaz pula. Dek, kamu tak apa. Ustaz tutup pula. Okey. Kamu tolong ni. Boleh. Siapa ni? Ada tolong. Pegang yang Ustaz. Dah, Ustaz. Go lah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni kami berada di sebuah jabal yang berhampiran dengan Bandar Antakya. Kalau dilihat di bawah sini adalah Bandar Antakya yang mana dilaporkan hampir 90% daripada bangunan yang ada di sini telah pun mengalami kerosakan dan tidak dapat didiami lagi. Yang kita lihat sekitar ni, kalau nampak bawah tu sangat besar, hotel yang ada tu kan, memang orang kata apa, sangat dahsyat lah keadaan dia. Kalau tengok tadi pun sempat kami pergi ke tempat yang tempat beli shawarma tadi pun, itu antara satu kedai yang adalah dengan kupaya yang ada memang sangat terhad. Dan alhamdulillah kita telah pun
menaja dan membeli ke semua shawarma ada tadi untuk diagihkan kepada masyarakat yang di situlah, yang mana mereka ni tak lari. Sebab apa? Sebab tak ada tempat nak pergi. Memang tak ada tempat nak pergi. Jadi itulah, walaupun ya betul. Sebab ulangan kepada gegaran tu masih ada lagi. Gegaran ulangan masih ada lagi, dan setakat ni memang masyarakat di sini sangat trauma yang sangat dahsyat lah. Jadi kita yang datang sekali-sekala ni pun bimbang juga nak duduk di rumah tengok tinggi-tinggi ni kan. Jadi alhamdulillah kita menumpang di rumah sahabat kita Surah Khatib yang kita agak selesa lah, alhamdulillah. Dan dia adalah pengurusi Muslim Care Malaysia di Turki Syria, dan telah pun dipertanggungjawabkan untuk menguruskan bantuan di sekitar Turki dan Syria. Yang mana sebelum ni pun masa awal kejadian gempa bumi, mereka ni antara kelompok awal yang cuma menyelamatkan mangsa-mangsa gegaran bumi tu sampai merangkak masuk. Sebab di bahagian Syria tak ada jentera yang ada, jentera terhad. Jadi mereka ni menggunakan keupayaan yang ada untuk mengeluarkan mangsa-mangsa yang tersepit, terkandas di dalam runtuhan. Dan alhamdulillah hari ini kita telah pun memulakan projek pembinaan rumah-rumah untuk mangsa-mangsa runtuhan gempa bumi ini, dan insya-Allah pihak Muslim Care Malaysia mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia telah menyumbang dalam membantu masyarakat Islam di Turki dan Syria ni, insya-Allah. Semoga dengan apa yang kita bagi ini diganjari Allah dengan sebab-sebabnya, insya-Allah. Terima kasih kepada juga saudara semua sudi bekerjasama dengan Muslim Care Malaysia untuk meneruskan usaha bantuan untuk umat Islam di Turki dan Syria ni, insya-Allah. Semoga segala usaha kita ni dirahmati Allah SWT, insya-Allah. Terima kasih. Muslim Care Malaysia, Bantung, Sanitasi Sepadan. Masya-Allah. Okey. Anak Asma. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا محمد خطيب، مدير جمعية مسلم كير في تركيا وسوريا. نتوجه جزيل الشكر إلى الأخوة الماليزيين وإلى منظمة مسلم كير وإلى جميع الأخوة والأهل في دولة ماليزيا، وإلى الأخت أسماء فضلي والفريق الذي أتى معها. جزاكم الله كل خير من تقديمكم للمساعدات وتقديم الألبسة والطعام ودعم المدارس ودعم التربية. جزاكم الله عنا كل خير. ما شاء الله. أبو فايز ترجم. شو ترجم للجلدة هو خجول قليلا أول ما يخرج. Introduce yourself first. he said thanks all the Muslim in Malaysian Muslim sisters and شلون he say مسلما تركي مسلم. English Turki. Ini anak kepada Syamah Khatib yang sedang dalam proses belajar bahasa Inggeris. Kerana mereka di sini komunikasinya hanya menggunakan pakai bahasa Turki dan bahasa Arab bagi orang Syria lah. Kalau tidak memang kita bercakap ayam mengitik lah. Jadi alhamdulillah hari ini dia ni telah belajar untuk menjadi orang kata apa? Jadi penterjemah lah, insya-Allah. Tapi boleh, dia boleh bercakap lah bahasa Inggeris. Tapi bila nak suruh terjemah tu, biasalah baru kan. Dia agak makan masa lah, insya-Allah. Terima kasih. Okey. Masya-Allah. Ini adalah pengurusi Muslim Care di Turki, iaitu saudara Muhammad Khatib. Dan ini adalah anak mereka, baru umur 17 tahun. Anak yang pertama iaitu Muhammad Faiz Muhammad. Masya Allah, barakallah. Dan ini adalah anak kedua, anak perempuan, iaitu Ruah. Subhanallah. Full name?
Hatib. Ruwa Hatib. Masya Allah. فائز ان شاء الله العام المقبل عام مقبل. مدير منظمة مسلم كير. Amin. Amin. Subhanallah. Sekarang mudir ataupun ketua Presiden Pengerusi Muslim Care Turki adalah Syekh Muhammad Khatib, dan after this Ba'din mudir ayahnya Faiz akan menjadi mudir ataupun ketua kepada Muslim Care di sini. Are you okay to be a leader? Yes, I'm okay. Oh, Masya Allah. Okay, what do you feel when your father told you that you will be a leader for Muslim Care? It's so good. I'm learning English to do that, Yeah. and I love the Malaysian sisters. Masya Allah, It's, barakallah. yes. Why you love Malaysian? It helps Syrian and Turkish sisters 20 years ago. Yes. Allahu Akbar. Syukran. Okay. Dia adalah lembaga pelajar sekolah Muslim Care. Subhanallah. Sebenarnya keluarga ini adalah Syrian, maksudnya pelarian Syria yang telah berjaya menetap dan boleh menetap dengan baik, mencari rezeki yang baik, dan sekarang inilah keluarga yang telah antara yang memperjuangkan nasib rakyat Syria yang menjadi pelarian di sini. So, bayangkan 17 tahun, you just 16 years, 17 years old, Yes. but you are so matured, you are so good, you are so great. You will be a great leader. Amin ya Amin. What أنا أخبرك هو sebab nak komen bahasa Inggeris, bahasa Arab. Jayid. Very what we call, سوف يكون tengok campur bahasa Inggeris. سوف يكون mudir, very good. كويس leader. يلزمه قليل الانجليش كورس. نعم ما شاء الله بارك الله. وأنتِ يا روح. So what you want to do for the future? Same with your brother. أتمنى أن أكون دكتور ما شاء الله. دكتور مسلم كير. دكتور الله أكبر. دكتور for Muslim Care. Masya Allah, insyaAllah. Faiz is mudir for Muslim Care. This one is Anwar, doctor for Muslim Care. Kita doakan cita-cita mereka sangat besar. Kalau anak kita mungkin doktor di hospital swasta, tapi mereka ingin mewakafkan diri mereka untuk pertubuhan Islam, NGO, untuk menjaga kebajikan umat Islam. Barakallah fikum. Barakallah. Hayakallah. Hayakumullah. Masya Allah. Okey, jadi tuan-puan dan mati Allah sekalian, kita akan berhenti dulu di sini untuk live kita. Kita dah tengok kawasan sekitar Antakya. Kita telah berkenalan dengan keluarga ini, ibu ayah. Mereka ada 7 sab'atu aulad. InsyaAllah kulluhum مجاهدين ان شاء الله لنشر الدعوه الاسلاميه اذا رزقنا الله بهم ان شاء الله التربيه الحسنه سيكونون. اتمنى ان يكونون من الذين ينشرون الاسلام والدعوه الاسلاميه، وان يكونوا حافظين للقران الكريم ان شاء الله، وان يكونوا خادمين للمسلمين وانشاء كلمه واعلاء كلمه لا اله الا الله ان شاء الله تعالى لنا ولجميع اولاد المسلمين. Amin. Ada yang kena luar. Your friend told that Cik Kuza miss you so much. Someone know you from Malaysia. Okay. Can you reply there? Hello. Subhanallah. هاي اجت المرة ذيك الماضي. What's your name? What's name? Cik Fuda. السلام عليكم. Masya Allah, Allah Akbar. InsyaAllah, saya panggil Syekh Muhammad Khalid, boleh ya? Syekh Muhammad Khatib menyebutkan tadi, dia mengharapkan anak-anak dan juga anak-anak Syria, anak-anak Muslim di sini menjadi mujahid, pejuang agama Allah, dan juga menjadi penghafaz Al-Quran dan menjadi khadimin, iaitu orang yang berkhidmat kepada orang Muslim.
jadi doktornya, untuk mudir sekolah pendidikan, menjadi ahli khidmat. Dan itulah sebenarnya kita profession apa pun di Malaysia, kan, profession apa pun kita, sebenarnya kita adalah khadim. Khadim kepada agama ini, khadim, hamba ataupun ahli khidmat kepada agama Islam. Profession apa pun bila kita fikir diri kita adalah ahli khidmat kepada Islam, maka kita akan merendah diri. Kita tak rasa apa-apa dengan apa yang kita ada. Kita akan buat sahabat baik sebab kita adalah pekerja kepada Islam. Barakallah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Sekian untuk kali ini, kita akan menyambung di kawasan pelarian pula dan kawasan perlindungan. Kita tutup dulu untuk beri kerehatan kepada telefon dan juga tim. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.